Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam والدلالة على الهدى وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita pada pagi yang berbahagia ini menyambung kembali perbahasan kitab At-Taqirat As-Sadidah. Jadi walaupun masing-masing sibuk untuk bersiap-siap sembahyang raya dan korban, jadi kita ambil juga kesempatan sedikit untuk baca sebelum kita sembahyang raya. Jadi sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat hari raya Maha Zahir dan Batin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Jadi kita dah sampai kepada rukun yang kelima daripada rukun-rukun haji, iaitu al-halqu aw at-taqsur aw at-taqsir. Al-halqu maknanya mencukur, aw at-taqsir maknanya mengurangkan rambut, sama ada dengan cara mencukur, mencabut, membakar dan sebagainya. Boleh? Jadi Syekh sebut al-qadru al-wajibu fihi izalatu thalathi sya'aratin bi ayyi kayfiyatin. Qadar yang wajib dalam mencukur rambut ketika mana kita haji ialah izalatu thalathi sya'arat, menghilangkan 3 helai rambut dengan apa-apa cara sekalipun. Yang penting hilang 3 rambut. Jadi mesti 3 rambut, walaupun bukan daripada akar rambut. Yang penting 3. Tak boleh kita ambil 1 rambut kita kerat 3 kali, tak boleh. Mesti 3 dah rambut, dan 3 rambut tu tidak disyaratkan diambil daripada akar. Jadi Syekh sebut izalatu thalathi sya'aratin bi ayyi kayfiyah, menghilangkan 3 rambut dengan apa-apa cara, sama ada kita cukur ataupun kita cabut ataupun kita bakar, ataupun kita gunting. Ustaz, kalau 1 rambut saya gunting, 1 lagi saya cukur, 1 lagi saya bakar, tidak ada masalah. Yang penting hilang 3 rambut. Berbeza kalau 1 rambut dia kerat, lepas tu dia bakar separuh, lepas tu dia cabut pula baki tu, yang tu tak boleh. Sebab apa? Yang hilang tu hanya 1, kita nak 3. Selesai. Waqtu al-halqi, waktu mencukur, min muntasafi lailatin nahri wa la yakhruju waqtuhu madal hayah. Bermulanya waktu mencukur ialah daripada separuh malam raya. Tu di sana lah ni, di tanah haram. Kalau kita ambil kira di Malaysia, maknanya maksudnya waktu mencukur pada separuh malam tadi. Malam tadi kita panggil malam raya lah. Pagi ni pagi raya. Boleh. Jadi separuh malam kedua. Dengan mana kalaulah malam tadi kita sebut ada 10 jam sebagai contoh, maka bila masuk 5 jam yang kedua, dah masuknya waktu kita mencukur rambut. Dan tidak keluar waktu mencukur sampailah kita mati. Wala yakhruju waqtuhu madal hayah. Fahimtum? Kemudian sunanul halqi, sunat-sunat yang kita dituntut untuk buat ketika mana kita mencukur. Allahumma razuqna ziyarata baitikal haram. Yang pertama, ta'khiruhu ila ma ba'da rami jamratil aqabah wa ba'da dhabhil hadi wa yakunu yawman nahri. Sunat yang pertama ialah kita mentakhirkan, melambatkan mencukur selepas daripada melontar jamratul aqabah pada hari raya, dan juga selepas daripada korban. Jadi hari ke-10 hari ni lah, tak? Kita melontar jamratul aqabah dulu, lepas tu kita sembelih dulu al-hadi. Al-hadi ni
binatang yang kita bawa daripada tempat kita zaman dululah. Tak. Jadi negara sekitar tu dia bawa lembu kambing ke tanah haram. Sembelih dulu hak tu. Sembelih atas nama al-udhiyah lah, binatang korban hari raya kan. Boleh? Nah, wa yakunu yauman nahari, dan benda tu berlaku pada hari raya. Jadi selepas kita melontar jamratul aqabah, selepas kita sembelih, barulah kita gunting, barulah kita al-halq, cukur. Yang kedua, al-ibtida'u bisyiqqil ayman wa istiqbalul qiblah. Memulakan dengan bahagian belah kanan. Ni, belah kanan rambut kita ni. Mulakan belah kanan, baru belah kiri. Wa istiqbalul qiblah, dan masa gunting tu kita menghadap ke kiblat. Yang ketiga, al-halqu lirrajul, sunat bagi lelaki mencukur. Wa taqsiru, sunat bagi lelaki mencukur, melainkan kalau dia buat umrah, maka afdal bagi dia taksir, gunting dalam umrah, untuk dicukur pada waktu haji. Jadi kalau orang tu umrah dulu, lepas umrah dia halal, lepas baru dia buat haji, maka kita sebut masa umrah tu ada juga cukur. Jangan cukur waktu tu, hanya gunting. Supaya apa? Supaya kamu boleh mencukur keseluruhan rambut kamu ketika mana kamu buat haji nanti. Okey, begitu juga bagi mereka yang mendahulukan haji, buat haji dulu baru buat umrah. Maka ketika buat haji tu ada al-halq, rukun dia ada al-halq, cukur. Jangan cukur hanya yuqassir, maknanya menggunting lah, bagi pendek rambut. Jangan cukur. Sebab apa? Sebab dia nak cukur ketika mana waktu dia umrah. Ini pun kalau dia tu jenis rambut tu lambat tumbuh. Kalaulah dia tu umrah, lepas umrah tu nak buat haji tu lambat lagi, ataupun buat haji dulu, umrah tu lambat lagi nak buat tahun depan dan sebagainya, maka sempatlah rambut dia akan tumbuh balik, menghitam balik. Maka ketika itu masa dia buat haji tu cukur je, tak ada masalah. Sebab apa? Nanti umrah rambut dah tumbuh balik, dah boleh cukur juga. Faham tak? Jadi kita sebut bagi lelaki sunat cukur. Wa taqsiru lil mar'ati wa ta'mimu dhalika. Dan sunat at-taqsir. Taqsir ni memendekkan. Memendekkan. Boleh? Wa ta'mimu dhalika, dan mengumumkan. Umum ni maknanya sama ada lelaki atau perempuan lah. Maknanya kalau kita nak cukur, lelaki nak cukur, cukur semualah. Jangan cukur separuh, tinggal separuh. Begitu juga perempuan nak gunting keseluruhan rambut. Keseluruhan tu mana? Seluruh kepala ni ada bahagian yang digunting, yang dipendekkan. Wahakadha. Yang keempat, ad-du'a'u fi bidayatil halqi wa nihayatih. Berdoa pada permulaan mencukur dan juga pada pengakhiran mencukur. Wa yustahabu an yaqula inda bidayatih, masa mula-mula mencukur sunat kita baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma hadhihi nasiyati biyadik, Allahumma hadhihi nasiyati biyadik, faj'al li bi kulli sya'ratin nuran ila yaumil qiyamah waghfir li dhunubi. Okey. Kemudian di akhir cukur kita baca apa? Wa yaqulu fi nihayatil halqi Allahumma atini bi kulli sya'ratin hasanatan wamhu anni sayyi'atan warfa' li biha darajatan waghfir li walil muhalliqin wal muqassirin wal jami'il muslimin. Itu doa kita lah. Faham tak? Yang kelima, alla yusyarital mahluqul haliqa ala ujratil hilaqah, dan tidak mensyaratkan oleh orang yang dicukur akan orang yang mencukur ke atas kita sebut bayaran mencukur tu. Jadi kita sebagai orang yang dicukur, bila kita masuk kedai gunting, kita jangan mensyaratkan start daripada awal. Maksudnya kita sebut aku nak bayar 10 genih je, aku nak bayar 15 genih je. Tak perlu. Tidak disunatkan begitu. Boleh. Lepas tu nak buat lagu mana? Tanya dulu. Tanya dia berapa dia nak. Setuju, kita pun cukur rambut kita. Jangan kita yang tetapkan harga. Boleh. Tu. Ataupun kita tengok siap-siap ada harga berapa, kita pun pergi, dia pun cukur. Adapun kita menetapkan harga,
dan dia setuju, yang tu tak disarankan lah, kurang syamil. Yang keenam, daf'u sya'ri fi mahalli ghairi matruq. Ustaz Mu'ti, raya di mana tu? Ana ada jengka ni, mau kita mengetai. Nombor 6, daf'u sya'ri fi mahallin ghairi matruqin. Yang keenam ialah menanam rambut yang telah kita cukur pada tempat yang tidak dipijak oleh manusia. Tu sunat. Rambut kita tu kita ambil balik, kita tanam di tempat yang tidak dipijak oleh sesiapa. Yang ketujuh, imrarul Musa liman la sya'ra lah. Menjalankan al-Musa. Al-Musa ni bukan orang yang nama Musa. Al-Musa sini ialah alat cukur lah. Bagi mereka yang tidak ada rambut. Contohlah, saya ni tak ada rambut sebab tak tumbuh rambut lah. Maka macam mana nak cukur? Nak cukur pun tak boleh, nak pendekkan rambut tak boleh. Sebab nama cukur dan memendekkan rambut ni mesti ada rambut. Tak ada rambut nak buat lagu mana? Tak, okey. Walaupun begitu, sunat kita imrar. Imrar ni apa? Buat isyarat. Contoh, tak ada rambut ni. Tak. Serabai tak ada rambut. Kita pun ambil mencukur tu buat macam ni. Seolah-olah kita mencukur lah. Sedangkan rambut tak ada. Boleh? Itu sunat bagi mereka yang tidak ada rambut. Bagi mereka yang ada rambut, cukurlah betul-betul. Okey, masalah. Idza tafa tawaf al-qudum wa lam yas'a wa arada an yas'a ba'da al-wuquf fala yajuzu lahu as-sa'yu illa ba'da tawaf al-ifadah لأن وقت السعي الذي بعد طواف القدوم ينتهي بالوقوف بعرفة. Satu masalah. Kalau seseorang tu telah tawaf dengan tawaf qudum dan tidak sa'i, wa arada an yas'a ba'da al-wuquf, dan dia nak sa'i selepas daripada wukuf, maka fala yajuzu lahu as-sa'yu illa ba'da tawaf al-ifadah. Kita sebut dia tak boleh dah sa'i kecuali selepas tawaf ifadah. Sebab apa? Lianna waqta as-sa'yi, kerana waktu sa'i alladhi ba'da tawaf al-qudum, yang selepas daripada tawaf qudum, yantahi bil wuquf bi Arafah, berakhir selepas wukufnya di Arafah. Gini cerita dia. Kita sebut sebelum ni, sa'i wajib dikerjakan selepas satu tawaf yang sahih. Dan tawaf tu mesti tawaf qudum atau tawaf ifadah. Okey, Zaid sekarang dia sampai ke tanah haram, sampai ke Baitullahil Haram, dia pun tawaf qudum. Dia tawaf qudum, jadi dia boleh apa? Dia boleh sa'i. Tapi dia tak nak sa'i. Dia nak sa'i selepas dia wukuf. Jadi dia buat lagu mana? Dia tawaf qudum, lepas tawaf qudum tu dia pergi wukuf. Dia pergi wukuf. Soalannya, selepas dia wukuf tu, dia boleh tak sa'i? Selepas dia wukuf, dia boleh tak sa'i? Kita sebut dia tak boleh sa'i dah. Sebab apa? Waktu untuk sa'i, bila mana kamu sa'i selepas tawaf qudum, berakhir dengan cara wukuf. Waktu sa'i, bila mana kamu sa'i selepas tawaf qudum, waktunya berakhir dengan cara kamu wukuf. Sekarang kamu wukuf ke belum? Kamu dah wukuf, maka dah berakhir waktu untuk kamu sa'i. Lepas tu saya tak sa'i lah. Tak, kamu sa'i selepas tawaf ifadah. Boleh. Jadi kamu kena sa'i selepas tawaf ifadah, tak boleh sa'i selepas tawaf qudum. Sebab apa? Sebab masa untuk sa'i selepas tawaf qudum dah habis. Macam mana habis? Kamu wukuf di Arafah. Faham tu? Yang ni kena faham balik ni. Kadang kita tak tahu, kita kira ya je. Maka lepas kita tawaf qudum, kita pergi wukuf, lepas tu kita sa'i. Tidak sah sa'i dia sebut. Mesti sa'i tu dikerjakan selepas tawaf ifadah. Okay, terus yang seterusnya, as-sadis, rukun yang terakhir, at-tartibu baina mu'dhamil arkan. Tertib pada kebanyakan rukun. Tertib pada kebanyakan rukun ini ialah hanya pada haji. Adapun pada umrah mesti tertib pada keseluruhan rukun. Boleh? Sebagaimana telah kita sebutlah sebelum ni. Jadi sekarang ni kita nak bincang bab haji. Yang pertama, fayajibu taqdimu niyatil ihram alal jami'. Yang pertama, mesti kita mendahulukan niat ihram ke atas semua rukun yang lain. Kita ada 6 rukun kan, jadi mesti ihram dulu.
Sebab ihram ni apa? Niyatul dukhul fil hajj, niat nak masuk buat haji, niat nak umrah. Jadi mesti niat dulu duduk depan lah. Mesti niat dahulu duduk di hadapan. Yang kedua, wa yajibu taqdimul wuquf ala tawafir rukni al-ifadah. Yang kedua, wajib dahulukan wukuf sebelum tawaf rukun. Itu poin yang kedua. Syekh nak beritahu apa? Wukuf mesti dibuat dulu sebelum tawaf rukun. Yang ketiga, wa yajibu taqdimu tawafi rukni ala sa'i. Mesti tawaf rukun dulu sebelum sa'i. Sebab kita dah sebut sebelum ni, sa'i mesti berada selepas tawaf yang sah. Jadi mesti tawaf dulu barulah kita sa'i. Itu pun idza lam yas'a ba'da tawafil qudum. Kalau dia tidak bersa'i selepas tawaf qudum. Kalau dia bersa'i selepas tawaf qudum, dia mari-mari dia tawaf qudum, lepas tu dia sa'i, boleh, tidak ada masalah. Jadi ketika itu sa'i dibuat dahulu sebelum tawaf ifadah, tidak ada masalah. Lepas tu bila disyaratkan sa'i itu berada selepas tawaf ifadah, waktunya lah kalau kamu tidak sa'i selepas tawaf qudum. Kamu datang ke Mekah, kamu tawaf qudum, kamu tak sa'i, maka ketika itu disyaratkan sa'i berada selepas tawaf ifadah. Sebab apa? Kita dah sebut, sebab nak sah sa'i mesti didahulukan oleh tawaf yang sahih. Yang keempat, wa yajibu taqdimul wukuf 'ala al-halqi aw at-taqsir, dan wajib mendahulukan wukuf sebelum mencukur dan ataupun menggunting rambut. Jadi itu kita sebut sebagai at-tartib. Boleh, jadi kita mesti dahulukan ihram ke atas seluruh rukun. Lepas tu wukuf mesti kita buat dulu sebelum tawaf rukun, sebelum kita cukur. Tak, lepas tu sa'i mesti berada selepas daripada tawaf yang sahih. Adapun antara tawaf dan syukur, itu tidak tidak disyaratkan tertib antara tawaf dan juga cukur. Kita nak cukur dulu boleh, nak tawaf dulu boleh. Cuma yang paling comel, kita selesaikan dulu semua sekali, akhir perbuatan haji kita barulah kita mencukur. Fahim tum? Sebab tu disebut at-tartibu baina mu'zamil arkan, bukan seluruh arkan, kebanyakan rukun. Semayang tak kita pagi ni? Semayang raya pukul berapa? 8.30. Pukul 8 boleh gila tak? 7.45 ke? Boleh? Kita baca lah sementara tu. Jadi dak raya ini ni, ke tangguh raya? Ustaz Mukti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sikit lagi. Wajibatul hajj. Okey, kewajipan haji. Sitatun, ada 6. Yang pertama, kaunul ihrami minal miqat. Sebelum kita masuk, kita bagi tahu dulu ulangan. Dalam bab haji, al-arkan dan juga al-wajibat, dua perkara yang berbeza. Al-arkan ialah perkara-perkara yang nak tak nak mesti kita buat. Kalau tak buat, haji kita tidak sah. Berbeza dengan wajibat, perkara-perkara wajib haji. Wajibat, benda yang nak tak nak mesti kita buat juga. Cumanya kalau kita tak buat, tak, hukumnya tidak membatalkan haji, cuma kena bayar dam, kena bayar denda lah. Itu perbezaan istilah dalam bab al-hajj. Al-arkan, al-wajibat, dua perkara yang berbeza. Dalam bab salat sama, wajibatu as-salah, arkanus salah, maknanya sama, rukun sembahyang, kewajipan sembahyang, rukuk, sujud tu lah, yang i'tidal, qiyam. Okey, boleh faham? Okey, kita baca wajibatul haji sittah. Perkara-perkara wajib haji ada 6. Yang pertama, kaunul ihrami minal miqat, keadaan ihram daripada miqat. Yang kedua, al-mabit bi Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, ramyu jamratil aqabah, melontar jamrah al-aqabah. Yang keempat, ramyu al-jamarat ats-thalath ayyam at-tashriq, 11 atau 11 wa 12 wa 13 Zulhijjah, melontar jamarah yang 3 pada ayyam at-tashriq, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang kelima, al-mabitu bi Minan layali ayyam at-tashriq, bermalam di Mina
pada malam-malam hari tasyrik 11, 12, 13 itulah. Yang keenam tawaful wada', tawafu al-wada'. Cuma tawaful wada' ini yang muktamadnya di sisi Asy-Syaikhain Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i, tawaf wada' tidak khusus untuk haji. Tawaf wada' ni tawaf perpisahan lah. Kita nak berpisah daripada tanah haram, balik ke Malaysia, balik ke Thailand, balik ke Indonesia dan lain-lain tempat, maka wajib kita tawaf wada'. Kalau tak tawaf, kena denda. Faham tak? Cumanya khilaf. Indah Syaikhin Imam Nawawi, Imam Rafi'i sebut tawaf wada' ni bukan khusus untuk mereka yang buat haji. Jadi wajib tawaf wada' bagi sesiapa sahaja yang duduk dalam Mekah dan nak berpisah daripada Mekah. Wajib. Contoh saya orang Mekah, orang yang halal lah, bukan buat haji umrah tak. Saya nak keluar, nak ziarah anak saya di UK, nak ziarah anak di Mesir sebagai contoh, maka ketika itu wajib bagi saya tawaf wada'. Tu boleh. Itu di sisi Al-Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi. Adapun di sisi Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Haramain, mereka mengatakan tawaf wada' ini khusus untuk haji. Maka tidak wajib tawaf wada' melainkan bagi mereka yang ihram umrah ataupun ihram haji. Faham tak? Khusus untuk nusuk. Maka tidak wajib tawaf wada' melainkan mereka yang sedang yang umrah ataupun sedang haji. Jadi khilaf lah. Qala sahibu safwati zubat waddamu jabirun liwajibati awwaluha al-ihramu min miqati wal jam'u baina al-layli wan nahari bi'arafah wal ramyu lil jimari thumma al-mabitu bimina wal jam'i wa akhiru sitti tawaful wada'i. Al-awwal dibincangkan wajibatul ihram yang pertama. Wajibatul al-hajj yang pertama ialah al-ihramu min al-miqat. Ihram daripada satu tempat yang bernama al-miqat. Ihram daripada satu tempat yang bernama al-miqat. Jadi sebelum ni kita sebut rukun haji ialah ihram. Rukun haji ialah ihram. Lepas tu kat sini disebut wajibat pula. Tak bertembung ke? Tadi Syekh sebut rukun. Ihram ni rukun. Sini Syekh sebut wajibat. Bertembung lah. Tak ada pertembungan apa pun. Sebab apa? Yang rukun ihram. Wajibat ihram daripada miqat. Dengan mana kalau kita tidak ihram daripada miqat, tak, haji kita sah, cuma kita kena bayar dam. Tu je. Kalau kita tak ihram langsung, tu memang tak sah lah haji. Sebab ihram ni masuk buat haji, masuk buat umrah. Niat pun tak sah lah haji umrah tu. Boleh faham? Jadi yang wajib minal miqat. Makna al-ihram min al-miqat ay iqa'un ihram fil miqat atau qabla mujawazatih. Okey, apa makna ihram daripada miqat? Mudah je. Maksudnya ialah kita ihram di miqat. Miqat ni tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah untuk kita berihram. Dalam lam, zati irq dan sebagainya. Tempat tu, bila kita sampai tempat tu, kita ihram haji. Boleh? Okey. Ataupun maksudnya ialah sebelum kita sampai tempat tu, sebelum kita melangkaui tempat tu. Contoh ni tempat tu kan. Jadi kita pun lalu naik bas ke apa, sebelum kita melepasi tempat tu, kita apa? Niat ihram. Jadi maksud ihram minal miqat ni sama ada kita ihram memang di tempat tersebut ataupun kita ihram di mana-mana sebelum kita melangkaui tempat tersebut. Contoh orang Malaysia nak ihram di KLIA, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bukan wajib mesti di miqat, tak. Yang penting dia ihram sebelum melangkaui miqat. Naam. Tu. Wa aqsamul miqat ataupun wa aqsamul mawaqiti ithnan. Jenis-jenis miqat ada dua. Yang pertama kita panggil sebagai al-miqatuz zamani, wa huwa al-waqtu alladhi yasihhu fihi al-ihramu bihajjin aw umrah. Miqat zamani ini ialah zaman, waktu yang sah untuk kita ihram haji ataupun umrah. Boleh? Apa waktu dia?
Waktu ihram bil hajj, yang pertama waktu haji lah. Bila kita boleh ihram untuk haji? Fi ashuril hajj, pada bulan-bulan haji. Syawal, Zulqi'dah dan juga 10 hari Zulhijjah. Maknanya hari ni sempat lagi nak ihram ni. Boleh? Tapi ikut masa sana lah. Jadi bila kita nak ihram haji dan umrah? Ihram haji bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan juga 10 hari Zulhijjah. Jadi 2 bulan 10 hari lah bulan haji ni. Yang kedua waktu ihram, cuma kalau kita ihram awal, contoh Syawal tu, awal Syawal kita ihram dah, maka haram bagi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan bagi orang yang ihram ni dalam tempoh yang satu, dalam satu tempoh yang lama lah. Sebab nak tahallul tu hari apa? Hari ke-10 tu Zulhijjah, hari ni, hari raya. Lambat lagi 2 bulan 10 hari dia kena tahan diri daripada cabut bulu pada badan, daripada bersetubuh, daripada pakai wangian dan sebagainya. Boleh. Tapi biasanya orang tak buat lagu tu tak. Orang dia akan mula haram dekat-dekat nak buat perbuatan haji. Tu. Yang kedua waktu ihram bil umrah. Waktu ihram bil umrah fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Hari ni, lusa tu lah boleh berlaku. Setiap tahun, setiap hari daripada setahun tu. Illa waqtain, melainkan 2 waktu. 2 waktu ni kita tak boleh niat ihram untuk umrah, tak boleh. Yang pertama, ba'da tahalluli hatta nafri min Mina. Selepas tahallul sehinggalah berlepas daripada Mina. Li'annahu baqiya alaihi amalun min a'malil hajj. Okey. Selepas seseorang tu tahallul di Mina, tak, sebelum dia keluar daripada Mina tu, semula saya sebut ba'da tahallul hatta nafari min Mina. Selepas daripada tahallul awal lah ni. Ada selepas daripada tahallul awal sehinggalah dia keluar daripada Mina. Yang ni dia tak boleh nak ihram ketika itu, dia tidak boleh ihram bil umrah, tak boleh ihram dengan umrah. Sebab ada lagi amalan haji yang belum dia selesaikan. Boleh? Jadi kena selesaikan dulu amalan haji, barulah boleh niat ihram umrah. Yang kedua, idza kana muhriman bil hajj fala yajuzu lahu an yuhrima bil umrah fala yudkhilu al umrata an al hajj. Yang kedua, bila mana dia tu berihram dengan haji. Dia ihram apa? Ihram haji. Kalau dia ihram haji, maka tak boleh untuk dia ihram umrah ketika dia sedang muhrim atas nama ihram haji. Ketika itu tak boleh dia tiba-tiba memasukkan umrah dalam haji, tak boleh. Faham tak? Jadi 2 waktu lah. 2 waktu kita tidak dibenarkan niat ihram. Niat ihram untuk umrah. Yang pertama selepas tahallul sehinggalah nafar daripada Mina, sebab ada amalan haji yang belum selesai. Yang kedua, kalau kita ihram haji, maka tak boleh kita masukkan umrah di dalamnya. Lepas tu disebut satu masalah. Habis ni kita berhenti. Al-miqat al-makan ni kita sambung nanti. Mas'alatun la yajuzu idkhalul umrah ala al-hajj. Satu masalah disebut sini. Masalah apa ni? Tidak boleh, tidak harus memasukkan umrah ke dalam haji, tak boleh. Bikhilafi, ataupun memasukkan umrah ke atas haji, tak boleh. Bikhilafi idkhalil haji ala al-umrah. Berbeza kalau memasukkan haji ke dalam umrah, fahuwa jaizun, itu boleh. Lidzuhuril faedah min idkhalil hajj ala al-umrah. Kerana ada faedah lah. Kalau kita masukkan haji dalam umrah. Wahia a'malul hajj allati la tujad fil umrah. Apa faedah dia? Amalan haji yang tidak ada pada umrah. Ni. Jadi satu persoalan dibuat. Boleh tak kita masukkan haji dalam umrah dan juga umrah dalam haji? Maka jawapannya ialah, kalau kita nak masukkan umrah dalam haji, itu tak boleh. Tak. Kita sedang buat haji ni. Niat tadi nawaitu al-ihrama apa tu? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Allahumma bihajjah. Macam mana? Allahumma
Allahumma bihajjah, Allahumma labbaika bihajjah. Tak ingat dah dia punya tu. Jadi ketika itu kita niat apa? Kita niat untuk buat haji. Jadi kita ihram haji. Tiba-tiba kita nak masuk umrah duduk dalam sekaligus, nak buat sekaligus, tak boleh. Berbeza kalau terbalik. Kita buat umrah ni. Tak. Sebelum kita niat umrah, nawaitu al-umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku melaksanakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tak. Lepas tu ada niat nak masukkan haji dalam umrah. Dibenarkan, tidak ada masalah. Yang penting sebelum kita start buat amalan umrah. Jadi sebelum kita buat amalan mana-mana amalan umrah, kita pun niat untuk memasukkan haji dalam umrah, boleh, tidak ada masalah. Sebab apa? Ada faedah lah. Amalan umrah ni 4. Amalan umrah ni 4. Bila kita masukkan haji, kita tambah selagi jadi 5. Jadi ada faedah dia. Tapi kalau kita sedang haji, lepas tu kita buat amalan umrah, masukkan umrah dalam, tak boleh. Sebab haji amalan dia ada 5. Tak, lepas tu kamu nak masukkan apa? Umrah. Umrah amalan dia ada 4. Jadi tak ada faedah. Apa faedah dia? Tak ada. Berbeza sebaliknya. Kita buat umrah, rukunnya ada 4. Amalan dia ada 4. Lepas tu kita masukkan haji, maknanya apa? Kita telah menambahkan wukuf dalam perbuatan kita, kerana haji ada wukuf. Tak. Umrah tidak ada. Okey, selesai kat situ. InsyaAllah nanti kita sambung al-miqatul makani. Miqat yang berkait dengan tempat dan masalah-masalah yang berkait dengan ihram daripada miqat. Bagus kitab ni. Kemudian kita masuk al-mabit bi Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Lepas tu masuknya waktu bagi sebab-sebab tahallul. Jenis tahallul, bahagian tahallul ada 2. Tahallulul awal wa tahallulul tsani. Itu melontar jamratul aqabah, itu melontar jamarat as-salat, syarat-syarat sah melontar dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bahaskan pada sesi-sesi yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.